Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Bagaimana fungsi Malaysia dalam pentas antarabangsa, itulah yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kebetulan saya bersama Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Tidak asing lagi bersama kami di Esrawani, Menteri Luar Negeri. Tapi nak dapatkan masa Datuk Seri bukan senang sekarang berbanding dahulu. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama saya Nazri Kaha pada Agenda Awani malam ini. Terima kasih Nazri atas jemputan ini. Saya sangat menghargainya. Alhamdulillah. Datuk Seri, dalam kesibukan portfolio luar negeri dan juga fungsi Malaysia di pentas antarabangsa, apa yang Datuk Seri boleh kongsikan, terutamanya dalam ruang lingkup peranan Malaysia di ASEAN misalnya? Dan Datuk Seri baru saja pulang dari Baku, Azerbaijan, menghadiri persidangan kemuncak negara-negara berkecuali di Baku, Azerbaijan. Jadi untuk sinopsis awal ini, adakah kita di bawah kerajaan perpaduan ini, pentas Malaysia dalam arena antarabangsa sudah berada di landasan yang betul, Datuk Seri? Alhamdulillah, Saudara Nazri, untuk pengetahuan kita semua, dengan perkembangan terkini dengan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar, seperti yang kita ketahui, beliau juga adalah merupakan seorang tokoh yang dikenali di peringkat antarabangsa, ataupun mereka ada yang mengatakan bahawa beliau adalah internationalist figure. Jadi yang ini memberikan satu dimensi yang sangat baik kepada negara kita untuk berada kembali di peringkat antarabangsa. Imej Malaysia yang sebelum ini telah pun melakar sejarah kita dan juga imej kita. Dengan adanya kepimpinan di bawah Yang Amat Berhormat ini telah memberikan satu kekuatan baru untuk kita berada di pentas antarabangsa sekali lagi. Dan lantaran itulah kita melihat sebagai contoh, kalau kita berada di mana-mana pun dalam siri-siri lawatan rasmi saya, dalam mesyuarat-mesyuarat yang saya hadiri di peringkat antarabangsa, sama ada melibatkan mesyuarat bilateral maupun di peringkat multilateral, kita dapat lihat bagaimana keinginan, kesungguhan pemimpin-pemimpin di peringkat antarabangsa mahu bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini memberikan satu gambaran yang baik kepada imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Datuk Seri, lihat jadual begitu padat melakukan lawatan-lawatan bilateral secara rasmi dan juga persidangan multilateral secara rasmi. Jadi reaksi rakan-rakan sejawatan luar negeri bersama Datuk Seri, terutamanya dalam isu-isu yang begitu dekat dengan Malaysia. Yang terkini apabila serangan terbaru Zionis ke atas kemah pelarian di Jenin, Tebing Barat, Datuk Seri pantas memberikan kenyataan bahawa kita tidak ada kompromi. Jadi, adakah itu suara yang sama apabila bersama dengan rakan-rakan di Baku, Azerbaijan? Kerana inilah faksi negara-negara yang menentang imperialisme, kolonialisme sejak 1960-an lagi. Jadi, dengan isu Palestin yang terkini, adakah kita perlu menjadi satu suara yang lebih padu dan padat dengan rakan-rakan yang boleh bersama, termasuk dari rakan-rakan OIC misalnya? Ini sejajar sebenarnya dengan dasar yang Malaysia pegang selama ini, iaitu dasar di mana kita menjadi sebuah negara yang berkecuali. Sebab itu kita masuk dalam NAM sebagai contoh. Tetapi kita menentang sebarang bentuk penindasan yang dilakukan terhadap negara-negara disebabkan oleh dasar-dasar, pilih kasus dasar apartheid sebagai contoh, dulu di Afrika Selatan. Kemudian dasar serangan penindasan ke atas masyarakat Palestin sebagai contoh. Dan dasar Malaysia itu konsisten sampai sekarang, kerana kita melihat bahawa ini adalah dasar-dasar yang penting untuk Malaysia menyuarakan pandangan pembelaan kepada mereka yang tertindas di dunia. Dalam konteks hari ini kita lihat sebagai contoh tentang mesyuarat 6 yang baru diadakan. Salah satu perkara penting yang dibincangkan, agenda yang dibincangkan dan agenda khusus yang dibincangkan ialah tentang kedudukan Palestin, isu Palestin yang dipengerusikan oleh
Menteri Luar Azerbaijan sendiri, kerana Azerbaijan adalah tuan rumah enam pada kali ini. Dan dia dibincangkan, dan alhamdulillah Malaysia dibagi sebagai jurucakap kedua. Saya diberikan selepas Palestin itu, Malaysia diberikan, jadi saya menyampaikan pendirian Malaysia yang selama ini yang tidak berubah, yang kita mengecam sebarang bentuk pembunuhan, penindasan yang dilakukan berterusan oleh sebuah rejim yang melakukan mengikut apa saja yang dia mahu, dan hal ini tidak boleh kita terima, dan pembelaan kepada masyarakat Palestin untuk hidup dalam sebuah negara yang berdaulat dan merdeka perlu kita perjuangkan, bukan hanya daripada Malaysia tetapi juga daripada seluruh masyarakat dunia, dan khususnya dalam konteks NAM yang kita hadiri. Dan kita kena ingat Nazri, NAM adalah pertubuhan yang kedua terbesar selepas PBB. Sebab itulah landasan NAM ini sangat penting untuk disuarakan pandangan-pandangan daripada negara-negara seperti Malaysia. Serangan-serangan berterusan di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel, termasuk terbaru di Jenin ini, diangkat oleh badan-badan sivil antarabangsa terutamanya di Eropah, dan mereka menggesa badan Security Council ataupun PBB mengambil tindakan lebih tegas, dan mereka juga melihat Malaysia dan negara-negara progresif yang membawa suara Palestin ini supaya segera membawa suara ini untuk menekan kuasa-kuasa besar supaya melakukan sesuatu untuk membela, membuka ruang kemanusiaan ke Jenin jika mereka sudah pun terkepung pada ketika. Adakah itu sedang dijalankan oleh Wisma Putra? Sebab itu Malaysia menekankan dalam kenyataan saya di Azerbaijan, di Baku baru-baru ini, saya menekankan bahawa ia perlukan kerjasama, ada suara antarabangsa, bukan hanya datang daripada sebuah negara bernama Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, pihak Barat sendiri tidak boleh bersifat double standard. Yang kalau isu yang melibatkan satu negara ini yang mana mereka rasakan bahawa tidak adil berlakunya penindasan kepada sebuah negara atau serangan ke atas negara tersebut, mereka lawan. Tetapi apa yang berlaku kepada masyarakat Palestin yang dilakukan dengan begitu terbuka dan mereka tidak boleh mengatakan apa-apa. Mereka malah membiarkan, malah konon-kononnya mereka terpaksa bersama atas nama menyerang kumpulan teroris dan sebagainya. Ini semua tafsiran dan definisi yang diberikan begitu berat sebelah sekali. Sebab itu Malaysia menekankan, menyuarakan pandangan ini. Kalau kita mahu mengatasi masalah ini, maka Barat juga perlu dilihat tidak berat sebelah. Dan sebab itulah kita perlukan sokongan daripada semua, termasuklah daripada gerakan-gerakan sivil dan juga daripada negara-negara yang mempunyai semangat dan juga kerjasama dan keinsafan tentang apa yang dilakukan itu. Okey, dari lawatan ke negara-negara Asia Tengah, nampaknya ini satu kawasan-kawasan yang seringkali bukan diabaikan tetapi seringkali tidak masuk dalam kamus dasar luar kita di Kyrgyzstan, di Uzbekistan dan juga yang terkini apabila bersama rakan-rakan di Azerbaijan. Jadi apa yang boleh Dato' Sri simpulkan dengan lawatan ini? Ini merupakan satu lawatan yang penting kita melihat dalam hubungan strategik dan juga hubungan dua hala di antara Malaysia dengan negara-negara yang keluar selepas jatuhnya Soviet Union. Dan negara-negara ini menjadi negara yang bebas mulai 1991. Selepas 1989 berlakunya USSR mula berpecah. Dan kita lihat bahawa negara-negara ini yang suatu ketika pernah berada di dalam USSR sekarang ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Mungkin ramai yang tidak mengetahui tentang latar belakang ini, tetapi penglibatan Malaysia dengan negara-negara berkenaan sudah pun dimulakan oleh Perdana Menteri kita sebelum ini. Cumanya dari segi penekanan keseriusan kita untuk bersama agak untuk beberapa tempoh agak senyap. Jadi mereka mulai menyuarakan itu. Maka dalam lawatan saya yang terkini sempena dengan
lawatan ke mesyuarat di NAM itu, dan saya dapat melihat bagaimana negara-negara ini perlukan dukungan daripada negara seperti Malaysia ini. Kerana mereka melihat Malaysia itu begitu tinggi sekali. Pemimpin-pemimpinnya. Saya bagi contoh dalam lawatan saya ke Kyrgyzstan, nama tempatnya. Mungkin kita melihat bahawa ini adalah sebagai sebuah negara bekas Soviet Union, mungkin tidak ada apa-apa. Apabila saya sampai ke sana, ia agak membuka mata saya melihat dan merubah persepsi kita melihat sebuah negara yang sedang giat membangun dengan sumber-sumber yang ada dalam negara yang berkenaan. Walaupun Kyrgyzstan sekitar ada waktu saya pergi yang baru ni dia kata ada 8 juta orang, dalam rekod kata ada 7. Tapi apapun dalam lingkungan itu, walaupun masyarakat dia mungkin tidak ramai, tetapi dia mempunyai sumber-sumber mineral yang hebat, yang banyak, kemudian dengan alamnya yang begitu baik, dan potensi yang begitu besar. Kemudian di negara, saya pergi dari situ ke Uzbekistan. Uzbekistan pula adalah sebuah negara yang mempunyai 36 juta penduduknya, yang membangun dengan begitu besar sekali, dengan pesat sekali, dengan sumber-sumber minyaknya, dan negara yang boleh katakan negara kaya. Di Azerbaijan, kita tahu ada sebuah negara yang kita melihatnya begitu kagum sekali kan. Jadi dan ini sebenarnya membuka ruang-ruang untuk negara Malaysia, negara seperti Malaysia yang mereka sangat-sangat hormati. Dan pemimpin kita sangat Apa yang mereka mahukan dari Malaysia? Mereka mahukan pertama pengalaman, antara lain waktu saya adakan perbincangan dengan Kyrgyzstan, dengan Uzbekistan dan Azerbaijan. Contoh, mereka nak melihat bagaimana pengalaman Malaysia membangunkan negara di peringkat awal, dan bagaimana rancangan 5 tahun Malaysia itu telah berjaya dibentuk, dan dia nak mengambil. Dan malah sebelum ini pun mereka telah menghantar wakil-wakil pegawai mereka untuk belajar di kementerian yang berkenaan sebelum ini selepas saja mereka dan ada program-program yang diatur oleh Wisma Putra sebagai contoh, melalui program-program khas yang kita susun. Dan ini mereka nakkan balik. Itu why not, dia kata kita dapat bekerjasama dan tolong membantu. Malah mereka mempunyai trust ataupun kepercayaan kepada Malaysia, kepada orang Malaysia, kepada pelabur-pelabur Malaysia. Dan Petronas sudah melabur. Sudah melabur. Mungkin ada sebelum ini. Ada sedikit sebanyak masalah yang berkenaan, dan mungkin sudah sampai masanya dengan melihat perkembangan terkini pelaburan Malaysia termasuk daripada Petronas boleh dirundingi semula, dilihat semula tentang aspek-aspek dan juga potensi yang ada di negara yang berkenaan dengan sistem yang ada. Mungkin sebelum ini ada yang mengatakan bahawa negara ini sebelum ini mungkin mengamal komunisme dan sebagainya, tetapi yang kita lihat pada hari ini, sistem yang dipakai itu mereka sudah mengikut standard antarabangsa. Mereka cuba sedaya upaya untuk bersama dengan, dan sebab itulah kita melihat potensi Malaysia untuk pelaburan dan juga pelaburan daripada mereka untuk datang, dan hubungan dalam konteks pelancongan dan sebagainya, dan dapat memberikan impak yang baik kepada Malaysia dan juga kepada negara-negara yang berkenaan. Dan kita perlu ada hubungan-hubungan mesra yang begini dari segi sosialnya, budayanya, pendidikan. Mereka menghantar pelajar-pelajar mereka sebagai contoh belajar di Malaysia. Ramai sekali. Mungkin ini kita tak berapa perasan. Dan sebab itulah usaha-usaha ini perlu kita lakukan, dan kepercayaan mereka kepada Malaysia yang begitu tinggi perlu kita pertahankan. Tuan Sri, saya seronok apabila memantau pergerakan Tuan Sri di laman sosial yang sebelum ke Asia Tengah atau dengan negara bekas Rusia itu, Datuk Seri ke Eropah, ke Paris ataupun ke The Hague atau Belanda, dan ke Universiti Leiden. Saya jealous Datuk Seri dapat memegang manuskrip Melayu lama di universiti tertua dunia. Alhamdulillah. Tetapi saya nak kaitkan dengan sidang kemuncak terkini yang akan dihadiri sehari dua ni, iaitu sidang kemuncak Menteri Luar ASEAN. Dan ASEAN begitu
hebat di bawah kepengurusian Jakarta pada kali ini, dan yang terkini Datuk Seri akan sekali lagi ke sana bersama rakan-rakan ASEAN. Jadi adakah ini sebagai susulan di Labuan Bajo, dan kita tahu isu Myanmar menjadi titik bengit yang amat kritikal untuk diselesaikan oleh rakan-rakan ASEAN, dan juga isu-isu ekonomi yang lain juga. Apa ekspektasi untuk kali ini, Datuk Seri? Dia begini, dalam rangka sesebuah negara menjadi pengurusi ASEAN, sebagai contoh, kali ini Indonesia menjadi pengurusi ASEAN. Tahun 25 nanti Malaysia akan jadi pengurusi. Dalam sepanjang tahun itu akan ada beberapa siri mesyuarat penting. Dia bermula dengan dipanggil mesyuarat SOM, dipanggil Senior Officials Meeting. Lepas habis SOM, dia panggil mesyuarat menteri-menteri luar. Lepas habis mesyuarat menteri luar, dia ada ASEAN Summit, maksudnya pemimpin-pemimpin sidang kemuncaknya. Dan selepas habis itu satu bahagian, dia ada pula, dia ulang balik SOM melibatkan menteri pegawai-pegawai penting ASEAN bersama dengan rakan-rakan dialognya. Rakan-rakan dialog ni masuklah ASEAN Plus 3, Amerikanya, Jepunnya, Chinanya, Indianya, Koreanya, dan lain-lain, ada beberapa Kanada dan sebagainya. Dan ini kali ini ialah untuk mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN bersama dengan rakan-rakan dialog. Maknanya kalau daripada Amerika, Blinken akan datang mesyuarat juga dengan kita. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk dapat bertemu mereka, rakan-rakan dialog ini untuk bilateral. Selain daripada mesyuarat rasmi. Saya turut dapat berdua. Setakat ini yang telah pun menyatakan persetujuan untuk bersama dengan saya, iaitu daripada Amerika, Blinken, daripada China, daripada India, daripada Kanada, daripada mana lagi ada 2-3 lagi lah, yang termasuklah rakan kita yang baru, iaitu Timor Leste. Timor Leste pun akan ada. Ada 7 setakat ini yang telah menyatakan persiapan untuk kesediaan mereka untuk saya dapat berjumpa dengan mereka. Dan selepas habis mesyuarat ini yang akan dijangkakan selama 4 hari, pelbagai perkara, pelbagai isu yang akan kita bincangkan. Dan selepas itu barulah ada mesyuarat di peringkat sidang kemuncak ASEAN dan rakan-rakan partnernya, iaitu seperti yang sebut tadi dah. Waktu itulah Presiden Amerika akan datang, Presiden China akan datang di Indonesia. Jadi selepas kita mesyuarat ini sangat-sangat penting. Dan termasuklah kita akan membincangkan beberapa perkara, isu-isu termasuk yang disebutkan oleh Nazri tadi. Isu yang menghantui ASEAN sekarang ini ialah salah satu daripada members kita. ASEAN yang sangat cantik selama ini. Malah ASEAN pada kali ini dilihat selama 10-15 tahun ini adalah sebuah contoh kerjasama rantau yang begitu baik di dunia. Malah banyak negara-negara rantau yang membuat bentuk seperti EU dan sebagainya, melihat bagaimana model ASEAN ini mereka dapat membina konsensus di kalangan mereka. Tetapi dalam pada itu, untuk 2 tahun ini kita diuji dengan rakan sendiri apa yang berlaku di Myanmar. Namun apa yang kita telah nyatakan dengan jelas, iaitu ASEAN hendaklah membuat sebarang keputusan secara konsensus. Apa yang kita panggil sebagai 5P, 5-point consensus. Maknanya apa saja bentuk perbincangan yang kita nak buat dengan pihak Myanmar itu mesti mendapat suara bersama dengan pihak. Kita tidak boleh orang kita biarkan katalah Thailand dia nak buat sendiri. Itu. Yang baru ini berlaku di Thailand. Yang baru berlaku. Kita memahami di kalangan rakan-rakan kita, termasuk daripada yang negara yang berada di bersempadan sana, seperti Laos, seperti Cambodia, dan juga Thailand. Kerana mereka bersempadan dengan Myanmar. Namun sebarang tindakan mereka mengadakan pertemuan ataupun perbincangan itu dianggap sebagai tidak formal, setidak-tidaknya mereka hanya mengambil. Tapi yang paling mustahil ialah yang pendirian rasmi
oleh ASEAN yang sangat besar dalam kita menangani isu di Myanmar. Ini termasuklah isu apa yang berlaku selama ini, ialah penindasan yang dilakukan kepada, dia bukan hanya melibatkan NUG tetapi juga melibatkan negeri-negeri yang ada yang ethnic base seperti Karen dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu cabaranlah kepada kita, dan nampaknya sehingga setakat ini kita dapat mengendalikan secara bersama. Kita harapkan semangat ASEAN itu akan dapat menangani masalah Myanmar ini dengan baik. Adakah Datuk Seri yakin Suara Malaysia Putrajaya lebih lantang dengan fakta-faktanya, bukan hanya melibatkan emosi dan juga kemarahan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh junta bersama rakan Indonesia, tetapi akan disahut oleh rakan-rakan ASEAN? Alhamdulillah, saya bagi contoh kepada Nazri dalam perkembangan terkini, sebagai contoh sidang kemuncak di Labuan Bajo, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di situ, dan apabila Yang Amat Berhormat menyuarakan pandangan dan nampaknya pendirian Malaysia dan pendekatan Malaysia disuarakan supaya diambil kira, dan akhirnya beberapa pemimpin menyahut pandangan itu, disokong pandangan itu supaya kita dapat menggunakan satu pendekatan yang seimbang. Dan ketika mana kita nak menyelesaikan, kita mengkritik pentadbiran di sana, tetapi mesti ada ruang untuk kita jalinkan juga dengan NUG yang pihak yang menentang, dan juga kita kena tahu apa yang keadaan yang berlaku di dalam itu. Jadi pendirian Malaysia yang begini akhirnya dipersetujui, tetapi hendaklah dilakukan melalui ASEAN. So, dan disuarakan, nampaknya suara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu dipandang serius, diambil serius oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Maksudnya disahut dengan baik. Okey, akhir sekali Datuk Seri, 2-3 minit terakhir ini, saya kalau Datuk Seri datang ni tak bolehlah cerita luar negara saja. Itu portfolio penting di bawah Datuk Seri sendiri, tetapi dalam negara. Ini menjelang 6 pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos selaku Setiausaha Agong BN dan juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Jadi apa yang Datuk Seri lihat strategi BN, kerana ini satu referendum untuk kajian perpaduan BN dan PH dan Gerakan Sabah dan Sarawak untuk membawa suara ke peringkat 6 negeri ini, di mana agaknya? Komitmen kita ialah kestabilan. Kerana saya tekankan selaku Setiausaha Agong Barisan Nasional juga yang berada di dalam kerajaan, sudah sampai masanya untuk kita sampaikan mesej ini kepada rakyat, dan kita berusaha untuk memastikan supaya negara kita dapat bergerak ke hadapan dengan kestabilan yang ada. Sebab itulah mesej yang dibawa oleh kita, kerajaan perpaduan ini, ialah memberikan keyakinan kepada rakyat, iaitu kerajaan ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memulihkan ekonomi semula. Dan dia perlu mengambil sedikit masa, dan juga memulihkan juga imej negara di peringkat antarabangsa, menyusun semula aspek-aspek dari segi governance-nya, tata kelola dan sebagainya. Ya, kita belajar daripada kelemahan-kelemahan yang ada. Sebab itu komitmen ini sangat penting, tetapi kita tidak boleh berterusan hidup di dalam budaya fitnah yang keterlaluan, fake news yang keterlaluan, sehingga kan kita hilang fokus untuk kita membina negara kita. Dan sebab itulah Yang Amat Berhormat berkali-kali menekankan, Yang Amat Perdana Menteri, tentang pentingnya untuk kita membina kembali negara kita ini, membina kestabilan kita dan memberikan ruang kepada kerajaan perpaduan ini untuk memimpin. Kalau hari-hari kita duk main isu ini, akhirnya ke mana kita sebenarnya? Saya harap suara dan juga pandangan dan mesej yang dibawa oleh kerajaan perpaduan ini akhirnya akan dinilai oleh rakyat. Tidak semata-mata kita bermain dengan sentimen yang keterlaluan, yang menyebabkan akhirnya ke mana? Akhirnya kita nak bawa ke mana negara kita. Sebab itulah dengan harapan kita, dalam pilihan raya negeri, 6 negeri yang akan diadakan ini, kita dapat memberikan formula dan juga pendekatan-pendekatan yang terbaik
tanpa menggunakan pendekatan-pendekatan yang keterlaluan, ya, dengan permainan-permainan sentimen, emosi yang akhirnya ia tidak akan membawa ke mana-mana. Komitmen dari segi kedudukan, kononnya kedudukan satu kaum sudah terancam, agama ini sudah terancam. Telah pun disuarakan oleh Perdana Menteri, memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa perjuangan kita adalah berteraskan kepada perlembagaan yang ada. Kita tidak akan korbankan apa yang telah pun ditetapkan dalam perlembagaan negara. Perjuangan untuk Melayu, perjuangan untuk Islam. Begitu juga dengan kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan agama Islam, dan juga termasuk kedudukan kaum-kaum lain pun yang telah pun berada ni. Jadi yang mustahaknya ialah bagaimana kita nak memimpin, membawa negara ini bersama. Sebab itulah komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan perpaduan ini untuk kita menjayakan cita-cita kita bersama untuk negara kita. Ya. Okey, terima kasih. Nampaknya saya kena pegang janji Datuk Seri datang lagi sekali lagi kalau boleh sebelum Pilihan Raya Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri, atas masa yang diberikan sepanjang setengah jam kita berbicara isu-isu yang dibawa oleh Kementerian Luar Negeri dan juga isu dalaman Malaysia menjelang Pilihan Raya Negeri tidak lama lagi. Itu sahaja bersama saya Nazri Khan malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.